Assalamualaikum semua. Okey, kepada semua kawan-kawan di Facebook Permairis Enterprise. Okey, so untuk hari ni Asila nak berkongsi 4 tips. Okey, 4 tips pengurusan masa. Macam mana kita nak uruskan masa setiap hari. Okey, setiap orang dia ada 24 jam. Ada orang yang hebat pun 24 jam, pelajar pun 24 jam, family pun 24 jam, ibu bapa pun 24 jam, orang yang bekerja pun 24 jam, dan kita sendiri pun ada 24 jam. Tapi kenapa ada orang yang dia boleh buat banyak kerja dalam satu hari, dan ada juga yang berjaya buat satu kerja je dalam satu hari. So apa perbezaan sebenarnya antara orang yang buat banyak kerja dan satu kerja setiap hari? Okey, so jom kita belajar hari ni cara untuk kita uruskan masa. Asila akan sharekan 4 tips yang kita biasa gunakan setiap hari, dan mungkin ada yang belum pernah apply lagi, so you guys boleh try apply. Okay, so yang pertama, macam mana untuk kita uruskan masa? Kita kena ada jadual harian. Okay, kena ada jadual harian. Ingat tak waktu zaman kita sekolah dulu, waktu kita belajar di universiti dulu ataupun di asrama dulu, mesti kita ada jadual kan. Pagi pukul berapa nak bangun, lepas tu nak masuk kelas pukul berapa, lepas tu nak pergi rehat pukul berapa, lepas tu petang nak prep pukul berapa, dan malam nak study dan tidur pukul berapa. So dekat situ ada jadual harian. Tapi waktu kita duduk kat asrama ataupun kita duduk dekat hostel, benda tu dia dah jadi macam satu kewajipan ataupun satu perkara yang kita kena buat setiap hari. Tapi bila kita dah duduk, kita dah makin mungkin menginjak dewasa, kita mungkin dah tak ada orang yang nak suruh kita. So kita lah sebenarnya yang manage. Okay, kita tak boleh nak kawal masa, tapi kita boleh menguruskan masa. Jadi masa terus je berjalan. So kita yang kena mengurus masa kita. Apa yang kita kena buat setiap hari. So jadual sebenarnya akan membantu korang, okey, untuk korang uruskan hari ni nak buat apa. Okey, setiap hari lah nak buat apa. Bangun tidur setiap hari pukul berapa, nak start kerja. Okey, nak start kerja, tak kisahlah korang ni bekerja ke, belajar ke, ataupun buat kerja sendiri, contohnya berbisnes ke, pukul berapa akan start. Okey, kena decide pukul berapa. Mula-mula memang akan rasa susah sebab the beginning is always the hardest. Tapi bila kita sentiasa push diri kita untuk follow jadual tu, lama-lama kita akan rasa macam effortlessnya bangun tidur, effortlessnya kita follow start kerja pada waktu yang kita dah tetapkan tu. Okey, so korang kena dalam setiap hari korang kena bahagikan masa kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. Bila waktu untuk kita bekerja, bila waktu untuk kita macam berehat macam tu, tidur semua tu, dan yang ketiga bila waktu untuk kita beribadah. Okey, yang ni bagi orang Muslim, dia kena ada 3 pembahagian ni. So waktu tidur, bagi orang yang berjaya, dia kena tidur kurang daripada 6 jam. Bagi orang yang kiranya dia ada banyak kerja nak disiapkan dan dia nak berjaya, orang yang berjaya ni dia kena banyak berkorban. So kalau tidur orang yang berjaya ni biasanya 4 hingga ke 6 jam sahajalah, tak lebih. Okey, tak lebih. So korang kena tengok waktu korang daripada 24 jam tu, decide okey tidur 4 jam sahaja, 5 jam sahaja. So masih ada lebih kurang dalam 20 jam lagi. So bekerja, siapa yang bekerja ataupun belajar mungkin 8 jam something. Okey, so daripada 20 jam tu belajar, bekerja 8 jam. So 20 tolak dengan 8, ada lagi 12 jam. So 12 jam itulah yang kita gunakan untuk kita buat aktiviti harian kita, seperti makan, seperti kita mengulang kaji, ataupun kita membuat aktiviti-aktiviti seperti bersenam, ataupun membuat aktiviti yang kita suka setiap hari. Contohnya menonton cerita, membaca buku, menulis, dan kita kena selitkan juga dengan ibadah. Bila waktu untuk kita solat, bila waktu untuk kita zikir, bila waktu untuk kita membaca Al-Quran kan, bagi seorang yang Muslim. So kena ada pembahagian-pembahagian macam tu. So setiap hari sebenarnya waktu solat kita tu pun dah arrange masa kita sebenarnya. Contohnya kita solat pagi, tengah hari, petang,
lewat petang dan malam. Pagi, tengah hari, zuhur, petang, maghrib dan malam kan, isyak. So kita dah ada 5 waktu sebenarnya. Kalau kita susun waktu kita ikut waktu solat tu, sebenarnya yang tu pun dah terarrange. Cuma kita kena listkan, listkan pukul berapa untuk kita bangun tidur, listkan pukul berapa kita nak belajar ataupun bekerja, pukul berapa kita nak makan, pukul berapa kita nak tidur semula. Dan setiap hari follow sahaja jadual tu. Tak perlu kita cari ataupun buat jadual yang baru setiap hari. Yang pertama adalah jadual. Yang kedua, macam mana cara untuk kita urus masa? Menggunakan to-do list. Korang kena buat to-do list setiap hari. Apa aktiviti yang nak dibuat setiap hari? Sebab setiap hari aktiviti kita mesti berbeza lah kan. Dari segi aktiviti umum, kita boleh masukkan dalam jadual tadi. Tapi kalau dari segi aktiviti hari ni kena siapkan kerja ni, semalam kerja lain, hari ni kerja ni. So, dia ada perbezaan kat situ. So, kita kena buat yang kedua, tips yang kedua, korang kena buat to-do list. To-do list ni kita kena listkan. Yang pertama, kita listkan dulu semua kerja kita. Hari ni kena basuh baju, hari ni kena lipat baju, hari ni kena siapkan task yang pertama, siapkan report yang kedua, siapkan assignment, siapkan apa-apa kerja yang kita kena buat. Ataupun siapa yang berbisnes mungkin kena post barang, kena post bahan marketing, kena upload bahan marketing, kena buat sale, kena submit order. So ada kerja masing-masing. So korang kena listkan semua aktiviti korang setiap hari yang perlu dibuat pada hari tersebut. Dan lepas kita dah listkan sepanjang-panjangnya tu, mungkin 10 aktiviti something, so kita bahagikan kepada 4 bahagian. Kita bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, aktiviti yang paling urgent, paling urgent dan penting. Urgent and important. Mana aktiviti yang paling urgent dan important? Kena buat terus waktu tu. Tak boleh nak tangguh-tangguh dah. Yang kedua adalah aktiviti yang urgent tapi tak important. Urgent tapi tak important. Yang ketiga, aktiviti yang tak urgent tapi important. Tak urgent tapi important. Yang keempat adalah aktiviti yang tak urgent dan tak important. Contohnya menonton movie ke, dia tak urgent pun dan tak important pun. So korang bahagikan kepada 4 bahagian setiap hari. Dan korang decide mana kerja yang kena siapkan dulu. Dan yang kedua tu yang penting, yang urgent tapi tak penting sangat. Yang ketiga adalah yang tak urgent tapi penting. So yang last sekali barulah buat, kalau ada masa lebih barulah buat kerja yang tak penting dan tak urgent tu. So bila kita buat macam tu, sebenarnya aktiviti kita tu lagi tersusun dan kita nampak mana satu yang kita boleh prioritikan, yang mana satu yang kita boleh utamakan. So to do list tu lepas kita dah siap buat, korang tanda. Contohnya kita dah listkan dekat sini kan, kerja-kerja yang kita kena buat. Lepas tu kita tanda, aktiviti yang pertama dah siap, yang aktiviti kedua dah siap juga, tanda, palangkan. So alhamdulillah pada hari tersebut kita dah berjaya settlekan semua bila kita palangkan dan nampak. Berbanding kalau kita buat tapi kita tak tanda dan palangkan, kita akan rasa macam apa kerja yang kita dah buat hari ni, kita tak perasan pun. Tapi kalau kita tulis dan kita palangkan, kita akan rasa lagi satisfied lah. Maksudnya kita dah berjaya settlekan beberapa kerja sebenarnya pada hari ni. So yang kedua, tips yang kedua adalah kita membuat to-do list. Yang ketiga adalah kita kena train diri untuk jadi multitasking. Train diri untuk jadi micromanage. Maksudnya kalau you guys sebelum ni mungkin buat satu kerja je dalam satu masa, mungkin lepas ni boleh buat 2-3 kerja dalam satu masa. Sambil-sambil kita buat marketing ke, kita boleh kita boleh pergi sapu sampah ke, sambil-sambil kita buat marketing ke, kita boleh pergi memasak ke. So 2 dalam 1. Try multitasking. So dekat situ sebenarnya banyak kerja yang boleh diselesaikan dalam satu masa. Tak perlulah kita menunggu habis satu kerja baru buat satu kerja. So kita boleh multitasking. Tapi dia tak bolehlah dalam satu masa. Dalam satu malam kalau dah multitasking, dia kena berlatih. Berlatih buat dan insya-Allah lagi semakin lama semakin korang boleh adapt untuk jadi orang yang multitasking. Dan yang keempat, macam mana untuk kita urus masa kita? Kita kena ada planner. So ni one of planner yang Asila gunakan, iaitu planner ajaib. Planner ajaib daripada Permai ni. So planner ni bagus sebab dia ada macam ni, kotak macam ni. So kita buka contohnya bulan 3. So kita buka kan kotak dia. Bulan 3.
kita buka macam ni. So kita boleh tengok ada kat bahagian sini ada target, ada important date dan to do list. Lepas tu ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad dekat belakang tu. So kita boleh listkan hari Isnin ada kerja apa, hari Selasa ada kerja apa, hari Rabu ada kerja apa. So bila ada buku planner yang kita boleh tulis, so lagi sebenarnya dia akan membantu untuk kita lagi nampak apa yang kita kena buat setiap hari. Berbanding kalau kita ingat-ingat sahaja ataupun kita tulis dekat phone. Kadang-kadang kat phone ni dia tak feel sangat. Dia tak feel sangat apa aktiviti yang kita kena buat. Berbanding kalau Asila saya suka tulis dekat buku sebab dia lagi feel. Ada yang Asila baca tulisan kita ni ada energi. Maksudnya kalau korang tulis something, korang akan rasa lain sikit. Ada energi dekat tulisan ni. So kita kena ada buku ataupun planner yang macam ni supaya kita boleh feel kan bila kita menulis aktiviti yang kita nak buat setiap hari. So bila korang dah buat, bila korang dah tulis macam tu, korang kenalah follow, kena committed untuk follow. Tak bolehlah tulis sahaja tapi tak follow. So yang itulah 4 tips macam mana untuk kita urus masa. Yang pertama, kita kena ada jadual. Yang kedua, kena ada to do list harian. Dan yang ketiga, kena jadi multitasking, buat 2 kerja, 3 kerja dalam satu masa. Dan yang keempat, kita ada planner, ada buku untuk kita menulis. So lagi feel sebenarnya. So selamat mencuba, dan insyaAllah esok Asila akan sharekan lagi topik yang berbeza untuk you guys apply, dan mungkin kita boleh berkongsi sama-sama, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.